Kita akan teruskan dengan 5.24. Sekejap. Kita cekik IDEO sendiri biasanya. Okey, 5.24. Kita nak tengok hubungan di antara image dan objek. Hubungan di antara image dan objek, apakah kaitan? Apakah ada rumus yang melibatkan image dan objek ni? Seharusnya standard pembelajarannya adalah membuat dan mengesahkan konjektor tentang hubungan antara luas image dan luas objek bagi suatu pembesaran. Itu adalah standard pembelajarannya. Dan sememangnya untuk image dan objek dia ada rumus yang tersendiri, iaitu luas image bersamaan dengan K kuasa 2. K ini ialah faktor skala darab dengan luas objek. So kita akan guna untuk setiap kali melibatkan soalan pembesaran. Ada sahaja pembesaran, barulah wujud K ini, faktor skala kamu. Tak ada pembesaran, mungkin ada pantulan, putaran dan juga translasi, dia tiada K kerana dia tiada faktor skala. So bila melibatkan image dan objek bermaksud pembesaran, image dan objek untuk pembesaran, so pastinya rumus pembesaran ini kita pakai. Rumus untuk mengira image dan objek. So untuk 5.2.4 hanya itu sahaja. Kita nak tengoklah yang terakhir. Okay, sebelum kita tamat untuk hari ini. 11.41. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. 13A, contoh 13A, muka surat 147. Muka surat 147, soalan nombor 13A, kerana dia ada 13A dan 13B. Trapezium AEFG, kita tengok gambar. Trapezium AEFG. AEFG ialah image. So AEFG ialah image bagi ABCD. So kalau AEFG kamu ni image, pastinya ABCD kamu ni objek lah. So AEFG dia dah declare sebagai image, so pastinya ini ialah objek. ABCD kamu ni di bawah satu pembesaran pusat A. So pusat dia berada di A. So luas kawasan berwarna ialah 168. So luas untuk yang berwarna saja ialah 168. Dia suruh kamu kira faktor skala pembesaran. Faktor skala pembesaran nak dikira macam mana? Kalau ikutkan nak dikira macam mana, ini yang cikgu cakap tadi. Faktor skala pembesaran, cikgu biasa guna rumus image per objek. Nak mengira faktor skala pembesaran, cikgu guna image per dengan objek. So itu yang cikgu guna sebelum ini. So faktor skala pembesaran yang nak dicari, so K kamu ialah image per dengan objek. So kalau ikutkan image kamu, so bagaimana kamu nak cari luas kesemua ni sedangkan kamu hanya ada yang berwarna. Okay, kamu yang ada adalah nilai yang berwarna. So yang kecil ataupun objek ni belum ada nilai. So kamu tak boleh nak ambil luas image bahagi dengan luas objek. Sebab nilai objek belum ada. So apa yang kamu boleh buat, kenapa dia ada bagi ukuran 20 dengan 16 dekat sini, ada guna dia. Kita boleh pakai sebab kalau ikutkan A ke B ini ialah objek. A ke B ini ialah objek. So kalau kamu tengok ni C ke B. C ke B ini adalah garisan objek. Dia membesar, dia menjadi F ke E. Samalah juga dengan D ke C. D ke C ini garisan objek, dia membesar menjadi G ke F. Cuma untuk yang bawah ni mungkin kamu tak apa nampak, tapi ketahuilah bahawa A ke B ini adalah garisan objek. So A ke B ini adalah garisan objek, manakala A ke E adalah garisan image. Sengaja dia bagi AB dan juga BE supaya kamu tak nampak. Kalau dia bagi CB dengan FE, senang kamu nak tengok. So sengaja dia bagi AB. So AB kamu ialah garisan objek dengan nilai 20. So A ke E adalah garisan image yang bernilai 36. Mana cikgu tahu 36? 20 tambah 16. So itu adalah image kamu, nilai 36.
kita bahagikanlah dengan objek iaitu 20. So tak pening kepala kamu nak kira bentuk luas objek, luas image bahagi luas objek, sedangkan tiada nilai luas objek. So cukup dengan ukuran A ke E mewakili image, bahagilah dengan A ke B mewakili objek. So dapatlah skala pembesaran dia 9/5. Atau skala pembesaran 9/5. 9/5 ini adalah kita bahagi dahulu 9 bahagi 5, 1/8. So 1/8 bermaksud lebih besar daripada 1 dan dia bernilai positif. So dia membesar dengan jayanya. So inilah jawapan. So macam mana kita dapat 36 bahagi 20 datang daripada AE bahagi AV. Selesai untuk A, kita nak tengok B pula. So untuk B ni, apakah soalan dia? Hitung luas bagi trapezium AEFG. So dia nak luas AEFG, luas keseluruhan. Sedangkan kamu hanya ada yang berwarna 168. 168 tambah objek, barulah kamu dapat image keseluruhan. So hitung luas. Macam mana kita nak kira luas? Itulah yang cikgu cakap. Kita akan pakai rumus ini. Luas image sama dengan K kuasa 2, 9/5 yang kita dah kira tadi, darab dengan luas objek. So dekat sini, penyelesaian dia, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So kamu tengok betul-betul image kamu ialah A, E, F, G. So itu image yang besar ni. So AEFG ialah image dan sama dengan 9/5. Mana datang 9/5 daripada A tadi yang kita dah buat untuk faktor skala, iaitu nilai dia K. K kamu 9/5 kuasa 2. Jangan lupa, biasa budak akan careless dekat kuasa 2. Darab dengan luas objek. So luas objek dekat dalam ni lah. Okay, A, B, C, D. A, B, C, D kamu ialah objek. So kita akan teruskan. Kalau kamu tengok AEFG kamu ini adalah bahagian yang berwarna ditambah dengan objek. Memang betul, image kamu yang besar ini dia terhasil daripada yang berwarna iaitu 168 tambahkan dengan objek dekat sini. Barulah dia jadi keseluruhan image. So image kamu AEFG boleh cikgu kata dia adalah warna tambah ABCD. So yang belakang ni masih lagi kekal. So kenapa kita nak cari yang tu? Okay, supaya kita boleh buat perkiraan. So warna kamu ialah bahagian yang berwarna. Warna bermaksud bahagian yang berwarna 168 tambahkan dengan X iaitu objek dekat sini. Sini warna 168 tambah dengan X sama dengan 9 kuasa 2 81, 5 kuasa 2 25. Darablah dengan X lagi sekali kerana ini objek. So ini pun objek yang sama. Okay, luas yang sama. So kita nak cari X dahulu supaya kita tahu 168 tambah objek, barulah kita dapat luas image. So kita nak cari X. Kalau kamu tengok dekat sini 168 tambah X, cikgu pindah ke sebelah menjadi tolak. Okay, 81/25 darab X bermaksud 81/25X. Tolaklah dengan X. Mana datang tolak X? Sebab tambah X dekat ini, kita pindah ke belakang menjadi tolak. So 81/25X tolak X, dia menjadi 56/25X. So dia jadi macam tu. So kamu tolak ni, X ni sebenarnya bernilai 1. Sebenarnya bernilai 1. Kalau ikutkan tiada nilai bermaksud 1. So 81/25 tolaklah dengan 1. So itu maksud cikgu. Tolak dengan 1 barulah dapat 56/25X. So 168 masih lagi kekal. So kita nak buat macam mana? So ini antara pecahan ini dengan ini X adalah proses darab. 56/25 ni bahagi. Tetapi kita ambil bahagi ini dengan ini adalah proses darab. So 56/25 kita pindah ke sebelah. So kalau ikutkan dia akan jadi 56/25. Okay, ini adalah proses darab di antara kedua-duanya. So kita pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi.
So kamu nak tekan macam mana? Kamu tekanlah 168 bahagi, guna simbol bahagi dalam kalkulator kamu. 168 gunalah simbol bahagi. Bahagi dengan 56, letak kurungan lah, cikgu lebih selamat letak kurungan. So letak kurungan, buka kurungan 56/25. So sekejap cikgu tengok pokok lah, boleh tunjuk kod kamera cikgu ni yang tak seberapa ni. So dia akan nampak macam tu, 168 bahagi dengan 56/25. Okay, so dia nampak macam tu. So kalau kamu tekan sama dengan, okay, kita tengok, kalau kamu tekan sama dengan, itulah yang terhasil 75. So dia terhasil 75 dekat situ, bermaksud nilai X objek kamu dekat sini ialah 75. So 75 tambahlah dengan 168, barulah kamu dapat luas imej iaitu 243. Okay, cuma dekat sinilah takut kamu pening sikit. So kamu ketahuilah bahawa ini bahagi, memang ini adalah bahagi. So kalau kamu nak bahagi siap-siap, ambillah nilai perpuluhan, terpulanglah 56 bahagi 25, so dapat 2.24. Senang, kamu tukar jadi 2.24. So 2.24 ni dengan X ni adalah darab. So kamu pindahlah ke sebelah, dia menjadi bahagi. Bermaksud 168 bahagilah 2.24. Masih lagi dapat jawapan yang sama. So tadi cikgu guna pecahan. So cikgu lebih suka guna pecahan sebab kadang-kadang nilai bahagi ni dia jadi nombor yang panjang, melerit. So kita tak nak bundar di awal-awal. Sebab tu cikgu ambil seketul sebagai bahagi. So kebetulan bila cikgu bahagi, nilai kamu tidak melerit, 56 bahagi 25 dapat 2.24. So bolehlah guna 168 bahagi dengan 2.24, dapatlah 75. Selesai soalan contoh 13B. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.